Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Dan selamat datang kepada viewer-viewer baru ke channel ini guys. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, dan terhindar dari wabak yang melanda dunia sekarang ni guys. Guys, korang percaya tak bahawa makhluk gaib di alam lain boleh membunuh manusia guys? Hutan rimba merupakan tempat tinggal pelbagai spesies flora dan fauna. Selain itu, hutan juga dihuni oleh makhluk lain yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia guys. Pertengahan tahun 2009, Zamzuri mengiringi sekumpulan pendaki wanita dari ibu negara untuk ekspedisi menawan CBL di Terengganu guys. CBL ni guys, nama singkatan bagi Cemerung, Berembun dan Lansir. Trip 3 hari 2 malam tu menyaksikan pertemuan semula antara dua hati yang pernah terpisah. Namun apabila perselisihan antara pengunjung dengan penghuni hutan berlaku, dapatkah mereka pulang dengan selamat? Adakah semuanya akan berakhir di hutan? Kembalinya Zamzuri ke hutan pada kali ini merupakan pengalaman yang pasti tidak dapat dilupakan seumur hidup dia. Okay guys, sebelum saya mulakan cerita ni, please subscribe channel ni supaya saya akan lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to the story. Bulan Mei 2009, keadaan cuaca negara menjadi baik selepas pertukaran monsun. Keadaan cuaca tanpa hujan merupakan waktu yang terbaik bagi penggemar aktiviti outdoor mengeksploitasi keindahan alam semula jadi hutan hujan tropika di Malaysia. Namun, kembalinya Zam ke hutan pada kali ini memberikan dia satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Zam, semua dah settle, tinggal kau je bawa masuk geng tu, kata Abang Saiful kepada Zam. Geng mana pula ni Pul? Mak Saleh 5 orang tu ke? Tanya Zam. Kau ni biar betul, geng lokal lah. Yang 8 orang tu CBL masuk 9 hari bulan ni. Yang Mak Saleh 5 orang tu pergi Taman Negara, Jeffrey yang handle. Kau jangan macam-macam pula Zam. Jangan buat tak ingat pula, kang aku lekuk dengan helmet ni, balas Abang Saiful sambil memberikan Zam sehelai kertas. Bagilah aku Mak Saleh pula Pul, asyik orang Melayu je kau bagi aku, kata Zam sambil mengambil kertas dari tangan Abang Saiful. Kau telah cakap Inggeris dengan aku dulu. Yelah, tahulah aku tak reti cakap orang putih. Tak payahlah nak gelak sangat. Zam membelik borang dan info peserta untuk trip kali ni. 8 orang, semuanya perempuan. Ya Allah Pul, apa sah semua perempuan ni? Kau bagi aku semua perempuan? Aduh, Zam mengeluh kepada Abang Saiful. Dia memang malas nak uruskan kumpulan yang terdiri daripada kaum Hawa ni guys. Kalau seorang dua mungkin tak ada masalah, tetapi kalau dah ramai-ramai macam ni, mesti leceh. Waktu tu Zam berumur 27 tahun. Dia bukanlah seorang yang hebat dalam akademi masa sekolah dulu. Dengan kelulusan SPM, dia bekerja dari umur 18 tahun lagi. Selepas pelbagai episod kerja, dengan perlahan-lahan dia mengumpul duit, membuat pinjaman dan akhirnya berjaya membuka sebuah kedai stiker. Perniagaan yang dia jalankan menerima apa-apa saja tempahan stiker untuk kenderaan, pengiklanan, nombor plate hinggalah kepada papan elektronik. Pendapatan sekadar cukup makan. Selepas ditolak gaji 2 orang pekerja, bayar sewa dan bil utility, berapa sen je yang masuk dalam poket sendiri. Itu pun mampulah untuk Zam beli sebuah kereta wira second hand untuk ke hulu ke hilir. Masa zaman muda selepas SPM, Zam ni selalu masuk hutan guys, ambil upah untuk macam-macam kerja, sehingga dia rasakan jiwa dia dah sebati dengan hutan. Namun, sejak merantau ke ibu kota, Zam hanya kembali ke hutan jika ada permintaan untuk membawa pelancong dan rombongan je. Kebetulan pula kawan lama dia, Abang Saiful, buka agensi pelancongan dalam negara. Maka Zam adalah antara orang yang selalu diharap olehnya untuk membawa pelancong daripada dalam negara ke hutan-hutan, gunung ganang, taman negara dan taman-taman negeri. Memandangkan Zam mempunyai 2 orang pekerja di kedai yang boleh diharap, jadi dia boleh mendapatkan pendapatan sampingan dengan melakukan pekerjaan untuk Abang Saiful. Kalau sekadar hantar pelancong dengan van pun dah cukup membuatkan dia gembira untuk melakukannya. Rasa seronok apabila dapat berbual dengan orang, jalan-jalan, dan yang paling menarik apabila duit masuk dalam poket. Trip kali ni ialah trip ke satu kawasan pendakian terkenal bagi kaki hiking, dikenali dengan singkatan CBL,
iaitu Cemerung, Berembun, Langsir yang terletak di Hulu Dungun. Dalam trip ni, Zam akan mengiringi para peserta untuk menawan beberapa puncak gunung dan bukit serta 2 air terjun yang tinggi guys. Trip tersebut akan disertai oleh 8 orang wanita. Zam tak tahu apa-apa maklumat lanjut tentang mereka. Tugas dia hanya menjadi guide mereka, menjaga mereka dan membawa masuk ke hutan dengan pakej yang ditempah melalui agensi Abang Saiful ni. Walaupun dalam fikiran, tugas untuk menjaga 8 orang kaum berlainan jantina agak leceh, Zam cuba positifkan diri. Mungkin 8 perempuan ni memang kaki hiking dan dah biasa menawan gunung. Kalau tak mungkin mereka memilih CBL kerana CBL bukanlah tempat untuk beginner guys. Sehari sebelum trip, Zam menyedari sesuatu ketika membelik-belik helaian kertas yang mengandungi maklumat ringkas para peserta. Jantung Zam tiba-tiba berdebar-debar apabila dia membaca maklumat tersebut dengan teliti. Ketika mata dia membaca nama Emilia binti Azhar, Zam berharap agar nama itu bukanlah nama seseorang yang pernah dia kenali dulu. Aduh, Zam menepuk dahi apabila dia melihat nombor kad pengenalannya. Tak salah lagi, memang orang yang sama. Memang Zam tak dapat lupakan tarikh lahirnya. Terus rasa bermacam-macam hinggap di hati. Zam tak pasti sama ada dia sedih, gembira atau marah apabila Zam bakal bertemu semula dengan bekas kekasih dia guys. 9 Mei, Zam menunggu 8 peserta tersebut di stesen LRT Terminal Putra, Gombak. Mereka akan menaiki van yang akan Zam pandu. Beberapa orang telah tiba dan memasukkan beg ke dalam van. Kemudian Zam dapat melihat Amy bersama seorang lagi perempuan berjalan ke arah tempat letak kereta bertingkat, menghampiri kawan-kawan mereka yang dah tiba lebih awal. Dia masih cantik seperti dahulu. Apabila dia terpandang Zam dapat lihat reaksi wajahnya yang terus berubah. Mungkin dia tak sangka akan bertemu dengan Zam dalam trip yang disertainya. Dia kelihatan agak terkejut. Zam berlagak biasa, seolah-olah langsung tak mengenalinya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, semua dah ada. Nama saya Zamzuri. Boleh panggil Zam, panggil Abang Zam pun boleh. Saya guide you all untuk trip ni. Jadi kita akan gerak jap lagi. Estimate sampai sebelum subuh esok. Bila sampai kita akan ada 2 orang lagi guide kat sana. Jadi untuk trip ni saya akan lead. Nanti kita akan stop dekat R&R Temeloh jap. Nak makan ke, nak beli apa-apa ke, dipersilakan. So sebelum gerak, ada apa-apa soalan? Encik Zam, umur berapa? Tanya seorang perempuan sambil ketawa kecil. Wah, Encik Zam rasa macam pegawai kerajaan pula. Saya umur 27, jawab Zam. Dah kahwin ke belum? Tanya seorang lagi perempuan dan mereka tergelak-gelak dengan soalan tersebut. Zam curi pandangannya ke arah Amy. Zam lihat dia sedang memandang ke arah lain. Saya kahwin lepas Raya Haji, jawab Zam sambil tersenyum. Tahniah, Raya Haji tahun bila? Saya tak tahulah. Okeylah, masuk, ambil tempat. Nak gerak dah ni, kata Zam sambil membuka pintu sliding van. Di dalam van, ketika memandu, Zam berbual-bual dengan perempuan yang duduk di sebelah dia dan 3 orang lagi yang duduk di tempat duduk baris kedua. Zam bertanya mereka dari mana. Semuanya dari KL. Katanya geng banyak gunung. Mereka berbual-bual tentang topik hiking, gunung-gunung dan bukit-bukit yang dah ditawan mereka. Kawan-kawan mereka yang lain di belakang turut berbual-bual sesama mereka. Amy duduk di tempat duduk paling belakang. Sempat juga beberapa kali Zam mencuri pandang melalui cermin pandang belakang. Hampir 2 tahun Zam langsung tak berjumpa dan berhubung dengan Amy. Zam pun tak tahu apa statusnya sekarang. Zam tak pasti tentang perasaan dia sekarang terhadap Amy. Mungkin disebabkan hati Zam pernah dikecewakan oleh Amy, Zam mengambil masa yang lama untuk cuba melupakan Amy. Mungkin kerana Zam ni manusia yang tak ada apa-apa. Mungkin juga kerana dia dah bosan. Sekali je mereka bertikam lidah dalam panggilan telefon, terus Amy tinggalkan Zam. Zam tunggu dan terus berharap. Tetapi Amy terus diam, hilang tanpa berita. Walaupun ditinggalkan tanpa penjelasan, Zam tetap mengikuti perkembangannya melalui MySpace dan Friendster. Oh, lama punya ni. Kemudiannya, kedua-dua akaun media sosial milik Amy tersebut dah tidak aktif lagi. Nombor telefon Amy pun dah ditukar. Maka hilanglah Amy dalam hidup Zam. Walaupun payah, Zam cuba untuk melupakan rasa cinta dan sayang terhadap Amy. Selepas berhenti di R&R Temeloh, semuanya dah tertidur. Zam memandu sambil melayan lagu yang diputarkan di radio. Waktu tu LPT2 masih belum wujud lagi guys. Bila sampai di jalan Jerangau Jabor, Zam mencari stesen minyak untuk berhenti. Tak tahan pula nak terkencing. Sampailah mereka di satu stesen minyak berdekatan Bandar Baru Cek Neh. Zam menarik handbrake dan keluar dari van tanpa mematikan enjin. Semua penumpang di dalam van sedang nyenyak tidur guys. Ada juga yang tenganga mulut.
Kalaulah mereka ni geng sendiri, mungkin Zam dah menangkap gambar muka yang sedang tidur dengan mulut tenganga tu guys. Zam menuju ke tandas di stesen minyak. Sunyi suasananya di stesen minyak tu. Hanya terdapat lori yang berhenti tanpa mematikan enjin. Mungkin pemandu dan kelindannya sedang berehat ataupun tidur guys. Keadaan di situ berkabus dan sejuk. Selepas melepaskan hajat, Zam membasuh muka. Kemudian dia masuk ke dalam van dan mengalihkan van untuk diparking di hadapan kedai-kedai makan di tepi stesen minyak tersebut. Kesemua kedai telah ditutup memandangkan waktu dah pun lewat pagi. Zam menyalakan sebatang rokok bagi melepaskan ketagihan dan cuba untuk menghilangkan rasa mengantuk. Sambil berdiri tak jauh dari van, Zam mengeliat membentulkan urat belakang dia. Jam menunjukkan pukul 4.23 pagi. Zam mengeluarkan handphone Nokia dari poket seluar. Dia membaca beberapa SMS daripada Abang Saiful yang belum sempat dibaca semasa sedang memandu tadi. Kemudian terdapat sebuah kereta yang meluncur laju di jalan membunyikan horn berkali-kali guys. Zam mengalihkan pandangan dari telefon bimbit, terus melihat ke arah jalan. Trailer yang mengekori kereta tadi beberapa meter di belakang tiba-tiba membunyikan horn membuatkan Zam sedikit terkejut dengan bunyi horn yang agak kuat. Zam hairan, mengapa mereka membunyikan horn? Dalam kesamaran kabus yang bergerak disinari satu-satunya lampu jalan yang ada di jalan di depan dia, Zam melihat ada pergerakan. Beberapa saat memerhati, Zam dapat mengenal pasti benda yang dia lihat guys. Zam dah tahu punca kenderaan tadi membunyikan horn. Kelang kabut dia masuk ke dalam van, terus memecut meninggalkan kawasan tu. Berdebar-debar jantung Zam disebabkan perasaan takut. Perempuan di tempat duduk sebelah terjaga dari tidur. Zam hanya memandu seperti biasa, berlagak seperti tak ada apa-apa yang berlaku. Tidur-tidur, lambat lagi nak sampai, kata Zam menyuruhnya menyambung tidur. Jalan di situ agak gelap dan berlubang. Zam lebih fokus semasa memandu. Sambil mendengar radio, dia terus memandu. Rasa takut beransur hilang guys. Namun Zam masih teringat-ingat dan berfikir tentang perkara yang dilihat sebentar tadi. Langsui ke Pontianak? Itulah pertanyaan di dalam hati. Tak lain dan tidak bukan hanya Pontianak dan Lansui. Zam melihat dengan jelas rambutnya yang terurai panjang dari jauh. Ia terapung-rapung terbang di udara dengan kain yang panjang sama-samar warnanya guys. Tak jauh bezanya dengan warna kabus yang nipis. Tetapi tak ada yang mustahil. Zam pernah mendengar banyak cerita tentang kawasan di situ dan jalan yang dia lalui sekarang guys. Kawasan hulu negeri yang dikelilingi hutan yang tebal, kiri dan kanan dipenuhi ladang kelapa sawit. Jalan yang gelap gulita pula pasti menambahkan rasa seram jika memandu di jalan tersebut. Pukul 5.35 pagi, mereka tiba di stesen minyak Petronas Bandar Al-Mutafibil Lashah di Seli Isi. Kemudian Zam singgah di masjid di Bandar Baru. Dia tidur sekejap sebelum menunaikan solat fardu subuh. Pukul 7 pagi, perjalanan diteruskan ke Pasir Raja dan mereka tiba di hutan Lipo Cemerung pada pukul 8.10 pagi. Sebelum memulakan pendakian, Zam menyelesaikan urusan permit serta menunggu dua lagi guide dia tiba. Hello, dah sampai ni. Kat mana tu? Zam menelefon Kamal, salah seorang guide yang akan menyertai mereka. Ha, dekat kampung Raja ni. Makanan tengah bungkus, jawab Kamal. Oh, okey. Aku suruh dia orang bersiap dulu. Aku pun ngantuk ni. Memandangkan Kamal dan Fendi sedang membeli sarapan dan nasi bungkus untuk bekal makan tengah hari mereka, Zam fikir waktu yang ada ni lebih cukup untuk peserta-peserta bersiap. Mungkin dia boleh tidur sekejap. Dalam 15 minit kot kita orang sampai sana, kata Kamal. Okey Mal, aku nak tidur jap ni. Nanti sampai datang kat van. Okey Roger, jawab Kamal sebelum talian diputuskan. Zam menghampiri van. 8 orang perempuan tersebut kelihatan ceria dan segar guys. Mereka sedang melakukan perkara yang biasa perempuan lakukan, bergurau, mengambil gambar bersama-sama serta bergelak ketawa. Okey girls, ada masa ni untuk korang bersiap-siap. Siapa nak mandi, ada tandas awam dekat sebelah sana. Free je. Nak tukar pakaian ke, ikut korang lah nak buat apa, kata Zam kepada mereka berlapan. Zam perasan Amy cuba tak melihat mata dia setiap kali dia bercakap. Abang Zam, pukul berapa kita akan start hiking? Tanya seorang perempuan yang paling pendek antara mereka semua. Seingat Zam, namanya Ellie. Sempat Zam bertanya nama beberapa orang yang berbual dengan dia semalam. Dalam pukul 9, jap lagi dua guide tu sampai. Kita agihkan makanan dulu. Pakat-pakat tolong bawa sikit seorang ya, kata Zam. Alah, beg saya dah berat, kata salah seorang perempuan yang Zam tak tahu namanya. Sorry, nama awak apa ya? Tanya Zam. Putri, jawabnya. Oh, awak Putri, kata Zam apabila teringat nama-nama dalam senarai peserta. Don't worry lah, bukan bagi benda berat pun. Bagi nasi je dengan makanan untuk makan sebelum sampai first campsite. Tak sampai sekilo pun, sambung Zam lagi.
Tak kira berat juga. Hahaha, usik puteri lagi. Beberapa rakannya tergelak-gelak juga. Boleh tahan geng-geng perempuan ni. Penat aku nak layan. Belum start hiking lagi ni, kata Zam dalam hati. Dah tu siapa suruh bawa barang banyak-banyak? Macam nak masuk hutan sebulan. Macam masuk hutan tak nak balik pula. Korang bawa apa ni? Giliran Zam pula mengusik mereka. Mestilah kena bawa banyak barang. Perempuan lain tau, kata Mila yang duduk di tempat duduk hadapan. Barang makeup, lipstick, bedak, perfume tak payahlah bawa. Kalau beg berat tinggallah mana-mana kat dalam van. Baju tak perlu bawa banyak. Okeylah, pergi bersiap, kata Zam lalu masuk ke dalam van. Nyesallah korang nanti kalau bawa barang banyak-banyak, kata Zam dalam hati sambil tersenyum. Zam merebahkan tempat duduk pemandu dan terus memejamkan mata. Zam, oi. Terasa bahu dia dicuit. Zam membuka mata. Kelihatan Fendi dan Kamal yang dah bersiap dengan pakaian untuk mendaki. Zam melihat jam di tangan, pukul 8.45 pagi. Diorang semua dah siap ke? Tanya Zam sambil membentulkan tempat duduk pemandu ke keadaan asal. Dah kot, pergilah salin baju, kata Fendi. Tanpa berkata apa-apa, Zam terus mengambil pakaian di dalam beg. Lepas tu nak buat apa ni? Tanya Kamal. Pandai-pandai korang lah, nak warm up ke, nak stretching ke? Bagi makanan lah, yang mana diorang nak bawa, kata Zam ketika berjalan ke tandas awam. Apabila Zam keluar dari tandas, dia melihat mereka semua dah siap packing. Kelakar pula bila tengok Kamal dan Fendi yang mungkin segan dengan kumpulan perempuan tu. Malu-malu kambing agaknya. Ketika berjalan menuju ke van, Zam mencuri pandang ke arah Amy guys. Amy sedang mengikat rambutnya yang panjang, kemudian memakai scarf kecil. Pemakaian mereka bagaikan pendaki profesional guys. Kasut hiking masing-masing pun boleh tahan mahal. Ada yang memakai jenama Merrell. Pasti Zam perlu berjimat cermat beberapa bulan jika hendak membeli kasut mendaki kalis air macam tu yang jauh lebih mahal dari sewa bulanan rumah dia. Sambil duduk di belakang van, Zam memakai sarung kaki dan menyarung sepasang kasut bola kain. Jam di tangan dah pun menunjukkan pukul 8.55 pagi. Zam membawa beg lalu mendekati Kamal dan Fendi untuk berbincang tentang planning pendakian mereka guys. Selesai berbincang, Zam mengumpulkan semua peserta di hadapan van. Kesemuanya dah bersiap sedia untuk memulakan pendakian. Okey, semua dah ready Okey, ni saya nak bagi taklimat sikit. Kita akan buat reverse. Kita naik yang paling tinggi dulu untuk first day. Jadi hari ni kita akan bermalam dekat Langsir campsite. Kalau semua laju sebelum pukul 5 dah boleh sampai. Kita akan sampai ke point paling tinggi, puncak berembun hari ni. Sampai puncak, kita turun ke Langsir campsite, setting tempat tidur, bermalam dekat situ. Ada beberapa stop point. First kita akan daki Bukit Taubat, then kita stop dekat Camp Balak. Dari Camp Balak kita akan naik lagi ke Camp Y. Lepas tu naik lagi jumpa Taman Bonsai sebelum sampai Berembun Summit. Ada apa-apa soalan? Terang Zam kepada semua yang berdiri mengelilingi dia. Beberapa minit berjalan, Zam melihat kelompok hadapan sedang berhenti rehat. Mereka pun turut berhenti. Aziz, Ellie dan Sarah terus duduk dan meletakkan beg di atas tanah. Zam berjalan ke arah Fendi dan Kamal sambil mengeluarkan sebatang rokok dahil. Abang Zam, jauh lagi tak? Tanya Mila. Dah dekat dah. Tak payah berhenti pun tak apa. Dah nak sampai ni, jawab Zam dengan muka serius sambil menghembuskan asap rokok. Geraklah dulu, jangan rest lama-lama, nanti aku kejar, kata Zam kepada Fendi dan beberapa peserta di kelompok hadapan yang dah lama berehat. Zam kemudiannya berbual-bual dan berjenaka dengan Aziz, Ellie, Sarah dan Mila. Amy yang sedang menggalas beg ke bahu sempat memandang mereka. Ketika itu, mata Zam bertembung dengan mata Amy. Namun, dia terus berjalan mengikuti yang lain. Jom, ajak Zam apabila selesai menghabiskan sebatang rokok. Beberapa minit berlalu. Mereka dah separuh jalan untuk tiba di Camp Balak. Jam menunjukkan pukul 10.10 pagi. Awak okey ke Aziz? Tanya Zam kepada Aziz yang berada di depan dia. Aziz kelihatan sedikit penat guys. Okey je, jawab Aziz sambil memberi senyuman. Setelah 2 kali berhenti, akhirnya mereka tiba di Bukit Taubat pada pukul 11.20. Melihat kecerunan untuk mendaki di Bukit Taubat membuatkan beberapa peserta mengeluh sambil tersengih. Ketika duduk berehat di situ, Zam melihat Amy sedang berbual dengan Fendi. Zam memerhatikan Amy beberapa kali. Tengok siapa tu? Usha Emilia Tahulah dia tu lawa, kata Sarah yang tiba-tiba saja berdiri di depan Zam yang sedang duduk di atas sebatang balak yang tumbang. Ish, budak ni. Tu, tengok tu. Pokok apa tu? Dalih Zam sambil menunjukkan sebatang pokok besar di belakang tempat duduk Amy. 5 minit kemudian, Fendi mula mendaki Bukit Taubat. Amy masih mengikat tali kasut menyebabkan dia ketinggalan di belakang Kamal. Zam pun terus memulakan pendakian apabila ketiga-tiga orang perempuan di hadapan dia dah bergerak. Kali ni, Zam dapat melihat Amy yang berada di hadapan Sarah, manakala Aziz masih di hadapan Zam
dan Ellie di belakang Sarah. Patutlah nama Bukit Taubat, memang insaf nak panjat bukit ni, kata Ellie yang kepenatan. Memang taubatlah nak panjat dah lepas ni, kata Sarah pula. Au! Amy menjerit. Kakinya tergelincir dan dia terjatuh. Zam hanya melihat. Dah, move, tak ada apa tu, sikit je, kata Zam dengan selamba walaupun Amy masih terduduk. Sarah dan Ellie menolong Amy untuk bangun. Zam hanya melangkah melepasi mereka bertiga tanpa memandang ke arah Amy. Kemudian Zam menunggu di atas. Ketika memanjat ke tempat Zam menunggu, Azzi pula tergelincir. Zam menghulurkan tangan untuk membantu. Okey tak Zee? Sakit? Tanya Zam dengan sengaja apabila dia melihat Amy dah sampai dekat situ. Okey, thanks, jawab Azzi. Zam sempat mencuri pandang wajah Amy yang tak gembira tu guys. Memang niat Zam untuk membuat dia sakit hati dan cemburu dengan layanan yang tak sama rata. Best biar dia jealous dengan Azzi, kata Zam dalam hati. Puas kerana mungkin dia berjaya menimbulkan sedikit ketegangan antara dia dan Amy. Amy terus bergerak di hadapan bersama Sarah. 35 minit kemudian, mereka selamat tiba di Kem Balak. Kawasan Kem Balak begitu luas untuk tapak perkemahan dan mempunyai punca air yang jernih guys. Abang Zam, kaki Amy luka, kata Sarah kepada Zam. Zam terus memandang ke arah Amy yang dah duduk di atas tanah. Lah, berdarah rupanya. Ingat tak ada apa-apa, bisik hati Zam. Terus Zam membuka beg dan mengambil first aid. Nah, kata Zam sambil mengulurkan kotak first aid kepada Sarah. Saya tak reti lah nak buat, kata Sarah. Suruhlah yang lain sampu buat ni, lepas tu tampan dengan benda ni, kata Zam. Zam hanya memandang dari jauh Amy yang sedang merawat luka di kakinya. Ellie dan Sarah pula berada di sisinya untuk membantu. Kawan-kawan mereka yang lain tak melepaskan peluang untuk menikmati keindahan di Kem Balak tu guys. Kawasannya agak luas dengan punca air yang sangat jernih. Anak-anak ikan jelas kelihatan di dalam sungai. Di kawasan yang lebih dalam, air sungai kelihatan sangat cantik dengan warna hijau yang jernih. Zam merendamkan kaki ke dalam sungai sambil duduk di atas sebatang balak yang tumbang. Selesai makan nasi bungkus, Zam mula rasa mengantuk. Beberapa kali dia menguap. Namun perjalanan masih jauh untuk sampai ke air terjun Lansir. Mungkin apabila tugas dia selesai pada malam ni, barulah Zam boleh berehat dan tidur. Di Kem Balak, mereka berhenti selama 1 jam. Pukul 1.15 petang, pendakian diteruskan. Zam masih di posisi yang sama. Trek seterusnya lebih banyak melalui kawasan tepi sungai guys. Pemandangan di situ sangat mengagumkan bagi peserta-peserta tersebut yang pertama kali menjejakkan kaki mereka di situ. Sejam kemudian, setelah fizikal diuji dengan kecerunan dan altitude yang semakin tinggi, mereka tiba di Camp Y. Mereka berehat seketika sebelum menyambung pendakian pada pukul 2.40 petang menuju ke puncak Berembun. Di kelompok terakhir, Amy berjalan tidak jauh dari Zam. Ketika itu Zam baru perasan terdapat sebentuk cincin di jari manis Amy guys. Tanpa sebab yang pasti, perasaan Zam mula bercelaru. Muncul persoalan dalam kepala. Adakah dia dah bertunang ataupun sudah ada kekasih hati? Tetapi kenapa aku pula yang terganggu dengan hal sedemikian? 2 tahun berlalu kot. Tak mungkin dia tak mencari pengganti. Mungkin pengganti yang lebih baik daripada aku. Hanya aku yang masih begini, hidup memujang tanpa ada sesiapa pun dalam hati. Ketika fikiran Zam jauh melayang, tiba-tiba je dia terasa seperti ada aliran arus di seluruh tubuh menyebabkan bulu roma dia merinding guys. Zam tersentak dan menghentikan langkah. Dia melihat kawasan sekeliling. Kawasan di sekitar begitu sunyi. Zam tahu dah tak jauh untuk sampai ke taman bonsai. Tetapi Zam berasa pelik dan tertanya-tanya apakah yang terjadi sebentar tadi. Desiran angin yang bertiup menghasilkan bunyi yang kuat apabila berlaku pergerakan pada daun-daun dan ranting-ranting pokok. Dalam 20 minit perjalanan akan tibalah mereka di puncak Gunung Berembun yang mencapai ketinggian 1038 meter dari paras laut. Angin terus bertiup ketika mereka berjalan di sepanjang laluan denai dari taman bonsai menuju ke puncak guys. Bunyi yang kuat macam tu membuatkan hati Zam berdebar-debar kerana teringat pada satu peristiwa dahulu ketika ekspedisi menawan puncak Gunung Yong Yap, Gunung Bubu dan Gunung Tok Nenek. Ketika itu Zam berusia 24 tahun. Pada malam kedua, rombongan mereka yang terdiri daripada 6 orang lelaki bermalam di satu campsite iaitu Camp Belumut selepas turun dari puncak Gunung Yong Yap. Malam tu, dalam pukul 11 malam, Zam sedang mengisi air di dalam cerit di punca air yang berdekatan dengan tapak perkemahan. Tiba-tiba guys, terdengar bunyi angin yang bertiup serta pergerakan lapisan kerumpih hutan diikuti bunyi yang kuat seakan-akan ada pokok yang tumbang. Zam! Terdengar laungan seorang kawan memanggil nama dia. Zam berpaling ke arah campsite. Terlihat punca cahaya lampu suluh dari tangannya yang melambai-lambai laju.
Tahulah Zam, bahawa ada sesuatu yang tak kena. Sebaik saja Zam kembali memandang ke arah punca air, terus cahaya headlamp di kepala dia tersuluh sepasang mata yang bersinar terang tak jauh di hadapan. Zam sangat terkejut guys, kerana terfikirkan binatang buas. Namun itu bukanlah binatang buas, kerana warna matanya jingga kemerah-merahan. Cepat-cepat Zam beredar dari situ dengan rasa takut di hati. Kata kawan-kawan Zam, bunyi yang kuat seperti pokok yang tumbang tu ialah bunyi makhluk tersebut yang muncul dekat situ. Salah seorang daripada mereka melihat satu susuk badan yang sangat besar dan tinggi berada di seberang anak sungai tu. Semenjak peristiwa tu, bunyi deserian angin yang kuat sering membuatkan Zam teringat-ingat akan kisah seram di kamp berlumut. Tiba di puncak Gunung Berembun, mereka berhenti rehat sambil menikmati pemandangan yang indah. Zam duduk bersorangan sambil menghisap sebatang rokok. Mata dia memerhatikan Amy dari jauh. Zam terkenang kembali saat-saat indah ketika dia dan Amy menyulam kasih satu ketika dahulu. Namun semua tu dah lama Zam anggap sebagai satu mimpi yang telah dia lupakan. Hai, suara Azzi yang dah berdiri di sebelah kiri menyedarkan Zam dari lamunan. Zam berpaling memandangnya. Nak, Azzi menawarkan gula-gula Ringlace berperisa peppermint. Zam menadahkan tangan selepas mematikan putung rokok dan memasukkannya ke dalam botol plastik yang masih tersisa sedikit air. Thanks, ucap Zam. Azzi hanya tersenyum. Awak dah banyak kali ke sampai sini? Tanya Azzi. Ni kali keempat. Keempat ke? Betul lah, kali keempat. Dah naik 3 kali sebelum ni. Oh, selalu bawa orang naik lah ni. Taklah juga, dulu-dulu memang saya banyak keluar masuk hutan, panjat-panjat gunung. Bila dah stay KL baru start bawa orang masuk hutan ni. Awak kerja dekat KL ke Azzi? Kat mana? Office saya dekat area PV. Oh, kita pernah jumpa dulu, kata Azzi. Hah? Bila? Soal Zam yang sedikit terkejut. Mula pertanyaan dalam hati. Ok guys, sampai sini video untuk part 1 cerita penghuni rimba ni guys. Kita akan bersambung pada minggu depan. Bagi korang yang belum subscribe tu, sila subscribe guys, supaya korang tak terlepas siri-siri yang akan datang. Ok guys, jangan lupa like, share dan komen tau kat bawah. Ok, bye. Assalamualaikum. Adiosa.